Mula-mula saya dah bergerak tu ke Penang. Saya tak pilih lah ke Tanjung. Kita buat. Dia kena posting dulu. Ramai tu. Dua itu dalam ni tu. Dalam ni. Ni apa ni? Ya. Siap tu. Tanya ada video ke? Kita akan start mula. Lepas ni jom. Okey, start. Kita share dulu kawan-kawan, share dulu. Kita akan buat tajuk sempoi hari ni insya-Allah. Sahabat-sahabat share video ni supaya kita nak tengok sekali kita bincang insya-Allah. Saya akan move on ke Penang. Hari ni kita solat Jumaat di Masjid Syekh Yusof. Jalan Dhoby Ghat. Dan kita akan buat program serahan memorandum kepada wakil yang di-Pertuan Agong di Pulau Pinang. Yang ini yang TYT ya. TYT yang ganti yang mewakili yang di-Pertuan Agong. Yang mana ketua agama kita yang di-Pertuan Agong nak cakap dan berkisah pasal isu tidak membenarkan PA system untuk kegunaan luar. Yang ni kita ada surat, kita akan papal surat insya-Allah. Dan tu insya-Allah kita nak masuk. Mai share sahabat. Ni hotel-hotel kita. Abang Saipul, mantan Setiausaha PAS Kawasan Bagan. Ni Setiausaha PAS Kawasan Bagan, Abang Radwan Hashim. InsyaAllah kita jumpa lagi. Sekali lagi kita start jalan tu. Masuk lah. Jom, Assalamualaikum. Duit banyak lah. Okay, kita buat share. Sekali kita nak jalan. Kita nak bergerak ke Tanjung. Waalaikumsalam. Ya, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Haikal. Halim. Okey. Kita akan mula live kita. Pakai tali pinggang. Okay, Lim. Ada apa-apa bagi tahu, bagi point-point kita nak cakap. Tambah point-point kita nak cakap. Tengok. Lepas kegagalan kerajaan DAP tumbang, PH tumbang, dan apa yang mereka buat lagi? Ini yang mereka buat. Ini perancangan ni memang cukup rapi lah daripada awal pemerintahan Lim Guan Eng lagi lah. Perancangan untuk menghapuskan tidak membenarkan PA system dialunkan di luang lah. Apabila kita on di luang. Ini tujuan ni memang daripada lama dah rancang insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi Jumaat yang mulia ni, berkesempatan lagi kita bernafas, bernyawa dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan insya-Allah kita manfaat sebaik mungkin kesihatan yang Allah Taala bagi, rezeki ya, ibu ayah yang masih hidup, yang boleh kita berkhidmat dan berjasa kepada ibu ayah kita. Tuan-tuan, sahabat-sahabat, saya berpesan kepada diri saya dan juga berpesan kepada kawan-kawan yang menonton live Facebook saya ataupun tontonan selepas ini, watch party dan sebagainya. Kita kena jaga adab kita dengan orang tua kita, kedua ibu bapa kita yang kita sayangi, yang kita kasihi, yang moga-moga kita akan bersama-sama mereka di syurga, dan mereka token ataupun kita punya tiket untuk kita masuk ke syurga, insya-Allah. InsyaAllah tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah SWT, hari ini kita akan serah memorandum. Kita akan serah memorandum di hadapan pintu masuk rumah yang dipertua tuan terutama TYT ya, terutama kerajaan di negeri Pulau Pinang, TYT negeri Pulau Pinang, yang mana mewakili yang di-Pertuan Agong lah sebagai ketua agama negeri. Selain daripada eksku agama yang ada, eksku agama yang ada ni hidup segan mati tak mau. Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang IR Zakiuddin menangkap Majlis YDP, Majlis Kekomunisan di Pulau Pinang. Kita tak tahu perbincangan lebih rapi ni yang dibuat oleh siapa. Adakah baruah-baruah kerajaan negeri DAP, yang mana memang inilah menjadi tali baut kepada mereka
suasana yang tidak aman dan tenteram dalam senario negara kita selepas tumbangnya kerajaan gagal 22 bulan. Dan insya-Allah tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Taala, hari ini juga apabila kita tengok banyaklah perkara-perkara lain yang duk bangkit satu. Dan hari ni semalam bila kita dapat kita berbincang dengan semua NGO Islam negeri Pulau Pinang, dah telah buat keputusan untuk kita menyerahkan memorandum bantahan kita kepada kerajaan yang tidak membenarkan menggunakan siar raya ataupun PA system di bahagian luar masjid, yang PA system yang bunyi di bahagian luar ni untuk public. Contohnya kita selepas kita ada khutbah Jumaat, kuliah, selain daripada azan dan iqamah, dia benar kita guna azan dan qomat sahaja dibenarkan untuk kita guna PA system. Selain daripada tu kita tak boleh guna. Kalau kita takbir raya pun tak boleh, semua tak boleh. Sebelum ni kita boleh guna untuk takbir raya, kita takbir raya, kita duduk di luar takbir raya dan kita boleh buat, tapi hari ni tak boleh buat dah. Pasal ada bangsa Chauvinist Komunis, DAP ni, kerajaan DAP yang ni memang cukup mereka tunggu masa dan peluang untuk mereka buat. Hari tu bila kerajaan pusat diperintah oleh bangsa Chauvinist Komunis DAP ni, mereka rasa mereka berkuasa penuh dan mereka akan bawa benda ni lebih jauh pi. Tetapi hari ni bila kerajaan tu tumbang, kita nampak kegagalan kerajaan tumbang ini menjadi satu benda yang amat berat, besar, dan juga tidak diberi peluang kepada bangsa-bangsa Chauvinist Komunis DAP ni untuk terus kita biar mereka memerintah negara. Dan ini memberi peluang kepada kita untuk PRU15. PRU15, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kawan-kawan kita daripada Pakatan Haperak yang sebelum ini, yang telah memangkah dan mengundi kepimpinan yang mereka rasa boleh buat kerja, seperti di Permatang Pauh, di Telur Air Tawang, di Balik Pulau, di Teluk Bahang, Bayan Baru, Gelugong, Nibung Tebal, Penanti, Exco Agama, Exco Pertanian, yang mana megang sebagai Exco Pertanian, nak bercakap pasal isu babi. Boleh sangat tak apa, boleh pergi melawat babi di kandang. Exco ni pergi melawat babi di kandang. Kita nak kait sikit dengan babi ni, sebab perangai-perangai babi tu ada dalam tali barut yang jadi hidup dalam kerajaan babi ni. Jadi kita nak cerita sikit pasal babi. Saya kita pergi balik pasal azan. Yang babi ni kita sanggup pergi melawat di kandang, tak apa, pergi melawat lah, pakailah komplit dengan baju-baju pun boleh pergi melawat. Dalam masa yang sama, tak boleh main melawat penduduk yang terkena terbabit dengan pencemaran. Penduduk-penduduk yang terlibat dengan pencemaran yang agak teruk, sangat buruk, busuk. Mereka pergi sana kandang babi, pakai face mask, pakai tu, pakai ni, tengoklah babi induk, anak babi itu, babi ni, tokek-tokek babi ni tunjuk, kan? Tapi bila main di luar, kot-kot lah nak bawa, nak tunjuk pada rakyat, kata hang ni sebagai Exco Pertanian yang bertanggungjawab, boleh tengok dua-dua belah pihak. Belah sini pun boleh tengok, belah sini pun boleh tengok. Ambil tengok juga belah rakyat, ambil tengok sebelah sungai yang tercemar. Betul tak? Belah sungai yang tercemar, boleh tak sungai ni? Sungai yang tercemar ni boleh tengok tak apa yang rakyat negeri Pulau Pinang, bila tercemarnya sungai yang dialirkan najis babi ke sungai ni, mereka tak tengok. Adun Nur Laila Arifin, Adun Penanti merangkap sebagai Exco Pertanian negeri Pulau Pinang, tak mai tengok. Sanggup pergi berjumpa dengan tokek-tokek babi di Kampung Selamat, masuk dalam kandang babi, pergi tengok semua satu kandang babi ni. Kandang babi, hang tak tengok aliran dari air najis yang dialirkan oleh pengusaha-pengusaha babi di Kampung Selamat, yang dialirkan ke sungai, pencemaran dalam sungai di Tasik Gelugor ini, dan juga pencemaran bau yang sangat busuk di Tasik Gelugor. Yang ni insya-Allah lah, tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, boleh Google tengok, boleh carilah kawan-kawan kita. Kalau tak boleh nak Google, telefon saja ahli parlimen Tasik Gelugor, Ustaz Syahabuddin Yahya, tanya dia.
Ada tak? Bau tak? Daripada pusat khidmat dia di Tasik Gelugong tu bau tak? Bau tak? Hasil babi di Kampung Selamat tu bau tak kat tempat dia? Tanya dia. Sebagai ahli parlimen yang bertanggungjawab sepenuhnya untuk memastikan kerajaan negeri ini mengambil tindakan kepada pengusaha-pengusaha babi di Tasik Gelugong. Dia seorang ahli parlimen. Dah 2 penggal kot, tak salah saya 2 penggal lah. Baru ni kalah tipis. Sekali lagi insya-Allah kita harap Syahabuddin Yahya tak payah bertanding lah di Tasik Gelugong, bagi orang-orang yang lebih layak dan boleh buat kerja di Tasik Gelugong. Yang ni saya punya cadangan saya lah kepada penduduk Tasik Gelugong. Kali ni tuan-tuan, sahabat-sahabat ni rahmati oleh Allah Subhanahu taala, lepas ni bila ahli-ahli parlimen ni main kempen, tolonglah tanya. Tolong tanya dengan isu yang berbangkit dengan kita main tempat, tanya. Nak boleh dah hampa ni, boleh dah hampa buat selesai masalah kami. Yang ni sepatutnya tanya. Ni dak. Macam isu ni. Kalau kata macam-macam DAP, macam-macam baruah-baruah jadi daripada keadilan, baruah-baruah DAP ni semua, kalau hampa bangkit tanya, isu PA system yang duk bercakap ni, pakat-pakat tanya, insya-Allah kerajaan negeri akan gerun. Tapi semua orang duk diam. Pasal apa? Pasal tak sayang rumah Allah. Alah tak apa, azan cukup. Betul tak? Tak biar raya setahun sekali, tak apa, tak buat tak apa. Yang aku ni. Sebab orang-orang perangai Iblis yang duk ada ramai. Orang perangai Iblis yang duk ada dalam kerajaan yang duk ada hari ni. Jadi perangai haram jadah ni, dan juga pengundi-pengundi bodoh. Pengundi-pengundi bodoh yang nak ikut tali barut. Nak ikut telunjuk dan tali barut kepada kerajaan komunis DAP. Yang ni yang berlaku. Dan insya-Allah kita harap kepada semua kawan-kawan netizen share video yang mana kita nak bagi downgrade kerajaan haram jadah ni. Downgrade, nak bagi downgrade supaya rakyat sedang. Biar kerajaan ini ditumbangkan oleh pejuang-pejuang kita. Kita tawan semula kerajaan ni. Lepas itu kerajaan nak merintah, lepas ni kerajaan yang betul-betul berkaliber. Untuk kita pastikan kita boleh bangkit dalam suasana kita nak bangkit mempertahankan kerajaan yang ada pada hari ini. Kerajaan yang ada hari ini kerajaan zalim, yang insya-Allah tuan-tuan, bukan satu lah, banyak dah masjid berlaku isu-isu yang melibatkan dengan tidak membenarkan PA system ini dialunkan. Banyak masjid lah. Di Juru kita ada satu kes yang memang sahih, kita turun sendiri di bawah pengetahuan sendiri ahli parlimen Kasturi Patur. Kasturi Patur sendiri yang betul-betul memang kalder lah. Mereka ni memang kalder. Mereka ni semua tak boleh buat kerja. Mereka duduk ni kita pun heran lah siapa boleh pangkah mereka ni semua. Mereka arahkan satu surau mengarahkan satu surau di Juru untuk diturunkan. Sebab apa? Surau kawasan tu, majoriti surau kawasan tu adalah bukan Islam dikatakan. Dan surau diwujudkan di kawasan tu ada juga jamaah-jamaah yang menghidupkan suasana surau tu. Dia mengalunkan azan setiap waktu, diarahkan untuk slowkan azan ataupun pindah PA system tu ke tempat lain. Surau tang lain suruh bubuh PA system tempat lain. Yang ni berlaku di surau di Juru. Saya sendiri dan sahabat-sahabat yang lain turun bersama dengan jawatan kuasa surau tu yang diketuai oleh Allahyarham, baru meninggal Pak Syah kita. Pak Syah ni asal daripada Bagan, berhijrah duduk di Juru. Dan insya-Allah Pak Syah ni adalah antara orang yang memang dia orang berani yang memang tak ada kairan kat Sabah lah. Depa jawatan kuasa ataupun pegawai serata dia turun, pegawai depa turun, pegawai ahli parlimen turun selepas dapat komplain daripada penduduk-penduduk situ kata asing semua. Depa turun bawa 2 anggota PDRM untuk pergi bagi arahan kepada depa. Ni pegawai serata ni pergi bagi arahan kepada depa supaya boleh ubah ataupun tutup PA system yang menghadap di ke arah taman tu. Yang ni yang berlaku tuan-tuan. Yang ni yang berlaku di seberang Perai, dalam parlimen Batu Kawan, dalam adun siapa saya tak pasti, dalam parlimen Batu Kawan, yang mana hari ni lepas kemarin mereka mengeluarkan surat hitam putih untuk tidak membenarkan siar raya ataupun PA system ini dialunkan di luar. Yang ni yang berlaku di Pulau Pinang. Lepas ni kok ada individu lain kata ni azan tak boleh. Kita kata azan boleh. Cuma
dia tak bagi guna untuk kita guna untuk semaksimum mungkin kita punya PA system. Semaksimum mungkin macam PA system. Kita kan dulu kita guna semaksimum mungkin kita punya PA system. Kita guna macam tu. Sebab dulu takbir raya pun kita boleh alun. Semua macam dulu, tak ada masalah apa. Ini negara kita. Negara kita yang duk ada perlembagaan jaga Islam. Yang jaga Islam. Yang tak jaga, tak ada agama-agama lain tak masuk. Tak dimasukkan dalam ni. Kata tanah kanun tanah. Bila buat apa rumah-rumah sembahan yang bukan Islam ni. Yang tak ada permit. Yang tak ada permit kena roboh lah. Nak kena roboh, nak marah. Nak bertengkar dengan orang semua. Satu. Nombor dua, satu lagi rumah-rumah sembahan bukan Islam ni dibuat dalam harta serata. Dalam harta serata. Tuan-tuan tahu tak, harta serata ni harta milik bersama. Di bawah harta milik bersama ni tidak boleh buat selain daripada surau dalam harta serata. Selain daripada surau tak boleh buat. Sebab ni negara Islam. Kan? Tak payah buat, tak boleh buat. Kalau hampa nak sembahyang, buat dalam rumah hampa. Tak payah buat untuk hampa nak main berjemaah di luar. Tak payah. Hampa nak main ramai-ramai luar, tak payah. Hampa buat dalam rumah hampa. Yang ni dalam undang-undang serata yang dah ada dah. Yang ni undang-undang. Undang-undang pun hampa langgang. Berlaku satu kes di Mak Mandin apabila dalam jawatan kuasa GMB, Joint Management Board, apabila mereka bermesyuarat tidak membenarkan pembinaan sebuah tokong Cina dalam flat mereka. Buat komplain dekat COB, di bawah kerajaan pusat, tak makan. Buat komplain dekat ni, tak makan. Majlis Bandaraya tak makan. Semua tak boleh. Sebab apa? Sebab mereka kebal daripada undang-undang ni yang ada di Pulau Pinang ni. Kita nak cerita pasal dia nak bagi netizen luar tengok apa yang berlaku di Pulau Pinang. Apa yang berlaku yang di Kerajaan Negeri Pulau Pinang buat. Sampai mereka kita rujuk kepada YB. Sampai YB ni memang menyebelahi YB P Pompo menyebelahi tu pemilik kepada rumah sembahan ni. Sampai hari ni tak ubah. Sampai hari ni tidak dibenarkan roboh. Tidak ada arahan untuk merobohkan tempat sembahan mereka ni. Tempat sembahan yang memang tak ikut piawaian, tak ikut undang-undang. Tak ikut undang-undang, hampa boleh biang. Yang tu yang kita tahu kes. Yang kita tak tahu kes, yang orang tak mau komplain, orang yang tak mau buat aduan, orang tak mau buat report polis, beramai berlungguk-lungguk di Pulau Pinang. Tetapi bila yang kita ada kes, kita ada laporan polis, kita ada laporan kepada pejabat adun, kita ada laporan pejabat YB, ahli parlimen Lim Guan Eng, ahli parlimen Bagan, kita ada buat laporan, semua tak berjalan. Sebab apa? Sebab mereka ni adalah kebal kepada undang-undang. Sama juga dengan isu babi di Kampung Selamat. Sama juga. Bila mereka alirkan air najis ke sungai, mereka alirkan najis babi ke sungai, dengan tak ada masalah apa. JPS tak boleh buat apa kat mereka. Peparitan alam sekitar apa pun tak boleh buat apa mereka. Pasal apa zaman tu? Mereka dah buat pengusahaan babi di Kampung Selamat ni. Dan di Waldo saya ingat 35 tahun kat 40 tahun juga. Di Tasik Gelugok 40 tahun. Di balik pulau masih ada lagi. Semua parlimen Melayu, majoriti Melayu, bau tek babi dalam Melayu, dalam kampung Melayu. Kita ada bersolat, berjamaah, semayang, makan, minum, sekolah, apa saja aktiviti kita di dalam karya kita, kita akan dihidu, kita akan dihidangkan dengan bauan tai babi di Kampung Selamat, di Tasik Gelugok. Tasik Gelugok untuk makluman sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah. Kata keluasan Parlimen Tasik Gelugok luas. Bersempadan dengan Lunai, bersempadan dengan Padang Serai, bersempadan dengan Kepala Batas, bersempadan dengan Sungai Dua, bersempadan dengan Bagan. Ini Parlimen Tasik Gelugok. Sempadan dia luas. Tahu tai babi ni radius dia punya bau boleh belah kilometer, berpuluh-puluh kilometer. Bau tai babi tu. Yang ni yang kita dapat, yang kita adukan, kita bawa isu ni supaya semua orang dapat tengok bahawasanya bukan fitnah. Kita bukan fitnah, bukan kita nak mengada-ngadakan cerita, nak memperburuk-perburukkan DAP saja-saja dah. Memang kita nak buruk DAP dengan fakta. Memang DAP ni, bangsa DAP ni parti yang paling chauvinis, racist, yang parti yang paling kurang ajar, yang bercakap pasal the rule of law. Mereka lah individu parti yang memang benci kepada undang-undang, yang mana undang-undang ni dia kata berat sebelah. Mereka main menumpang negara kita. Mereka kata undang-undang kita berat sebelah. Mereka nak perlembagaan kita ikut China, ikut Taiwan, ikut Taipei. Yang ni bangsa komunis ni.
Mereka nak perlembagaan kita ikut negara-negara kapiang komunis. Kita tak boleh buat itu sebab kita ada Majlis Raja-Raja. Kita ada ni perlembagaan Malaysia yang melindungi semua orang, masyarakat dan rakyat Malaysia. Perlembagaan Malaysia, rukun negara yang telah kita lancarkan tahun 1970 selepas berlakunya peristiwa 13 Mei 1969. Berlakunya 13 Mei 1969 kerana ketidakfahaman pendatang-pendatang Chauvinist komunis ni. Mereka rasa negara ni mereka punya. Mereka baru masuk, dibawa masuk oleh British. Dan mereka tak tahu kita dijajah oleh British, Portugis, Belanda lebih 434 tahun lepas. Jadi mereka masuk, mereka lupa. That's why kita kena lancar balik. Kita kena fahamkan masyarakat dalam silibus pendidikan rukun negara yang ada ni. Ketaatan kepada Allah, kesetiaan kepada raja dan negara, macam-macam macam-macam. Saya pun tak tersampai, tak susun nak beritahu, kata kita nak kita beritahu mereka ni, mereka tak lepas pandang, mereka rasa mereka punya negara ni. That's why bila satu Hindu, satu paria ni duduk di India, dia kata apa? Bagi saya 4 hari saya perintah, saya akan buang raja-raja, saya akan buang ini hak-hak semua. Bagi kita harap kerajaan, selepas ada laporan polis yang telah dibuat, kita harap kerajaan jangan lepaslah paria ni yang ada di India. Tak salah je dia berkata di India, dia duduk di India. Jangan bagi dia balik lah di Malaysia ni. Suruh dia duduk sana tu hampir cari Tok Nek hang duduk sana tu paria hang tak payah balik. Negara ni dia ada pemilik dia. Dia ada majlis raja-raja yang memerintah negara ni. Depa ni lah pemilik kepada negara ni, Malaysia ni. Bersekutunya 9 raja-raja ni lah persekutuan tanah Melayu. Yang ni sejarah ni kena ada. Saya syukur juga lah, terima kasih juga kepada satu India tu yang dia komen, dia mempertahankan Malaysia. Dia suruh kerajaan ambil tindakan kepada Hindu ni seorang yang menghina raja-raja ni. Kita tengok ini. Bila Chusma ni longgang, bila polis pula ni dikontrol oleh ahli-ahli politik sebelum ni, masa kerajaan gagal 22 bulan ni semua. Jadi bila undang-undang kita nak implement undang-undang, kita punya susah. Contohnya macam LTTE. Kita tidak boleh ambil tindakan kepada LTTE. Sebab apa? LTTE ni sebab dia ni belakang mereka adalah kerajaan yang memerintah ketika tu. Kerajaan gagal 22 bulan. Sama juga macam Ramasamy semua. Ramasamy ada lagi 4-5 orang yang terlibat dengan LTTE. Tak boleh diambil tindakan ketika tu. Sebab apa? Sebab insya-Allah kita harap lepas ni Dato' Ayub boleh membantu pihak-pihak yang tertentu untuk meneruskan tindakan terhadap kumpulan pengganas LTTE yang mana telah dibebaskan dan dilepaskan oleh Tommy Thomas, tidak membuka pertuduhan kepada mereka. Dan hari ni kita harap kerajaan Malaysia bangkit balik dan charge balik mereka dengan 3 pertuduhan kepada 12 individu ni, ada di kalangan YB dan juga Exco kepada kerajaan-kerajaan DAP. Yang ni yang kita harapkan. Sebab apa? Jangan berat sebelah. Dengan orang Islam, dengan orang Melayu kita ambil tindakan. Main dengan pok-pok Chauvinis celaka ni kita lepas. Jangan, tak adil lah. Tak adil kepada Aisyah, tak adil kepada sahabat-sahabat, kawan-kawan kita umat Islam yang lain yang terjebak dengan Daesh dan IS. Islamic IS ni dengan Daesh ni mah. Jadi kita tak mau. Lepas ni kita tak tengok hari ni kerajaan yang mana hari ni laporan polis telah dibuat kepada Hindu yang menghina raja-raja Melayu, dan termasuk juga dengan seorang Melayu yang bernama Wan G. Wan G kena atas catatan dan tuduhan ni kena buka terhadap dia baru ni. Dia ni dah tali barut kepada Wan G ni, dan dia memang menyusun strategi 20-30 akan hancurkan sistem beraja di Malaysia. Dah ada bukti-bukti yang jelas. Kita boleh sabitkan Wan G dengan kesalahan melawan yang di-Pertuan Agong. Tapi kenapa kita nak lepas dan bebaskan mereka ni semua? Selepas kerajaan gagal 22 bulan telah tidak mengambil tindakan kepada mereka ni. Dan insya-Allah kita harap lepas ni kerajaan yang ada, jangan sampai orang rakyat Malaysia hilang kepercayaan kepada kredibiliti ataupun tugas-tugas yang telah wajib dilaksanakan oleh PDRM. Bukan saja PDRM, SPRM, apa saja agensi kerajaan yang menguatkuasakan undang-undang di negara kita ni, sepatutnya kena ambil tindakan. Bukan duk nganga, bukan biar sampai terlepas lompat pagang.
Yang ni apa dia ni? Begitu gemuk badan Barwah tu, AD Barwah tu, boleh terlepas. Mana pegawai yang jaga dia? Mana gari yang jaga dia? Mana pembuh gari orang-orang yang berprofil tinggi ni? Dia ada duit cash beratus juta di luar. Hampa boleh lepas dia? Cek pegawai yang pegang dia. Pegawai-pegawai penyiasat semua cek. Pasal apa mungkin terlibat dengan rasuah. Sampai bebas dia boleh lari lagu tu ya. Mana ni? Macam mana? Macam senang sangat ke bolos dia parea-parea ni mah. Setan-setan ni mah. Ini yang berlaku juga kepada sahabat kita, Allahyarham Adib kita. Bila mati Adib ni orang lagu ni lah. Sebab kita penyiasat-penyiasat kita ni tak tahulah. Dia nak kerja kelang ke dia kerja penyiasat. Kalau tak mau kerja penyiasat, berhenti kerja penyiasat, pergi kerja kelang. Kalau tak mau kerja, jangan duk seronok dengan jawatan inspektor berpaku-paku tapi perangai macam pelang. Boleh bebas dan terlepas macam-macam buat. Kita tak mau integriti polis dia tercela dan tercemar dengan segelintir individu-individu yang terlibat dengan rasuah. Makau scam yang dibuat oleh Adi ni. Tapi kita duk ngalit. Lalu integriti polis ni tercemar. Kan? Puak-puak cawan ni kata ini Melayu lah, inilah. Depa maki. Sebab apa? Sebab ada segelintir saja di kalangan PDRM yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dengan Macau scam, AD semua. Bagi peluang, bagi nombor phone, boleh deal budak dengan siasatan jenayah dan sebagainya, sampai orang terpedaya dengan betul-betul punya nombor telefon ni semua. Menyebabkan hari ni rugi ratus juta. Yang ni yang berlaku. That's why kita harap bila ada individu-individu dia melarat lah. Dia nak pergi itu semua. Sebab kita nak cakap pasal isu PA system. Tapi insyaAllah tuan-tuan, sahabat yang dirahmati oleh Allah, hari ni saat lagi kita akan online, kita akan on live daripada Mamung Parpu Mohsin Latif untuk kita tengok apa yang kita akan berlaku di hadapan rumah TYT, Tuan Yang Terutama Negeri Pulau Pinang, Datuk Tan Sri Abdul Rahman Abbas, yang mana kita akan serah memorandum bantahan kepada kerajaan negeri yang tidak membenarkan PA system luar untuk kegunaan selain daripada azan dan juga iqamah. Dia tak bagi guna. Mana-mana lepas ni kalau kita siapa nak guna untuk takbir raya ke apa pun tak boleh guna. Sebab apa? Sebab telah dikuatkuasakan. Kalau hari ni kita tak bangkit lawan, kita tak bangkit untuk menghalang, kita tahu suasana mana kita boleh negotiate. Yang mana bising, yang mana tak bising ni kita boleh tahu. Berapa lama dah kita duk amal benda ni di Malaysia. Tidak ada siapa pernah kacau. Tetapi bila kerajaan DAP celaka ni merintah Pulau Pinang, dia cuba kacau daripada peringkat awal sampai ke baru-baru ni. Sampai kerajaan gagal 22 bulan nak merintah baru ni. Jadi hari ni kita nampak mereka cuba akan buat. Walaupun kerajaan gagal 22 bulan tidak merintah, dah tak merintah di Putrajaya, tidak punya kuasa di Putrajaya, tapi mereka masih mempunyai kuasa di negeri. Mereka masih mempunyai kuasa di Pulau Pinang. Mereka masih mempunyai kuasa di negeri Selangor. Jadi apa yang mereka buat, mereka akan guna kuasa mereka merealisasikan apa saja perancangan yang mereka dah rancang. Mereka akan buat di negeri di negeri Pulau Pinang dan Selangor. Mereka akan buat. Dan yang ni juga kita harap kepada pengundi-pengundi dan bangkit sedang dan kita akan syorkan kepada pengundi-pengundi muda supaya janganlah terpengaruh dengan dakwah ataupun manifesto yang akan menarik anak-anak muda ni dengan macam-macam benda. Contohnya semua kebaikan saja daripada buat daripada nak menghadapi PR15. Jadi hari ni insya-Allah kita kena start tuan-tuan. Kita bukan sekadar duk buat live saja, kawan-kawan duk tengok live saja. Kita kena share, kita nak maklumkan kepada orang supaya jangan sampai keluarga kita sendiri terpengaruh dengan dakwah Kristian. Yang Allah kata dalam surah Al-Baqarah ayat 120, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walan tarda anka yahud wa nasara hatta tattabi'u latahum. Yahudi Nasrani tidak akan redha dengan umat Islam selagi mana kita, yakni umat Islam, tidak mengikut the way of life Yahudi, the way of life Zionis ni. Kita tidak akan ikut mereka. Kalau mereka tak ikut, baru mereka setuju kita. Ikut macam erti kata kita murtad, kita akan ikut mereka cara hidup kapiak Yahudi laknatullah ni. Jadi hari ni tuan-tuan, sahabat-sahabat ni rahmati oleh Allah, kita kena bermula dengan kita.
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, lindungi diri kita dan ahli keluarga kita. Kita kena start dengan kita, dengan keluarga kita, dengan ahli keluarga kita untuk mencegah kemungkaran. Di muka bumi Allah SWT. Kita kena mula daripada kita. Bukan mula daripada orang lain, bukan mula daripada kita, kena mula daripada kita. Baru kita boleh maju. Dan insya-Allah dalam PRU 15 nanti depa akan guna metod yang sama berdepan dengan suasana PRU 15. Depa akan tabung fitnah semaksimum mungkin terhadap perpaduan jalinan ummah, mufakat nasional dan sebagainya. Depa akan tabung habis-habisan yang fitnah supaya kita terpengaruh, kita akan diperdajaikan oleh bangsa-bangsa Chauvinis ni. InsyaAllah tuan-tuan. Kalau tengah dok buat live ni, kadang-kadang ada juga puak Chauvinis yang mana Red bin Ami ni akan guna nama-nama orang Islam. Depa akan komen, depa bubuh nama-nama siapa-siapa, Muhammad Ali apa semua, komen, alah ini Muhyiddin Yassin dia doa apa bukan mustajab, doa apa tipu semua, doa tak mustajab, Covid apa semua. Tengok perkataan-perkataan yang digunakan oleh puak-puak Chauvinis ni. Kita beritahu tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, depa sanggup kalau orang Islam dia sampai sanggup nak main pertikai doa, pertikai azan, nak pertikai ni semua. Fikir 3-4 kali jugalah. Bukan benda yang mudah kalau kita nak pertikai benda-benda ni semua. Tetapi bangsa Chauvinis komunis ni, dia boleh susun satu jawatan kuasa, Red bin Ami ni untuk menghapuskan sistem kefahaman kepada Islam sendiri. Dalam erti kata, bawa benda-benda fitnah, tabung benda fitnah sampai orang percaya, tak percaya, semua orang lebih keliru. Bila keliru ni, dia akan conquer. That's why modul yang dibawa oleh Cyber Trooper Red bin Ami ni adalah modul yang telah berjaya dilaksanakan oleh Yahudi dalam sistem pemerintahan. Mereka tawan negara-negara di Asia lah, di mana saja mereka tawan. Mereka guna itulah, divide and rule, confuse and conquer, divide and rule. Confuse and conquer. Dia confuse, dia tahu satu isu, dia bagi kita confuse. Kita pun confuse. Yang ni macam mana? Yang ni apa? Yang ni macam mana? Yang ni rasuah betul tak betul? Dia ni makan duit betul tak betul? Dia bagi confuse. Dia bagi confuse, dia akan conquer. Dia pasti main dengan individu lain, dia akan conquer. Dah betul, kita kena pilih lagu ni, kita kena lantik depa ni. Depa ni akan jadi kita jadi kita punya ni. Depa ni akan jadi wakil kita. Depa ni nampak. Yang ni akan berlaku dalam negara kita, dalam PRU 15. Dan kita harap kita lah yang akan jadi mata dan telinga kepada negara kita yang tercinta ni. Parti buat aja parti, depa buat aja depa. Kita sebagai individu yang unparticipant ni, tak nak kena mengena siapa-siapa pun. Ada yang tak keluar mengundi, ada yang keluar mengundi tapi tak erti nak kempen, macam-macam kan. Tapi kita guna platform kita ni semua untuk kita bagi pendekatan kita dalam PRU 15 ni. Kita kena buat kerja dalam maya yang ada ni. Kita guna dalam maya ni dalam masa yang sama, kita guna ke arah kebaikan, yang mana kita akan pastikan PRU 15 ni depa boleh guna maya, dan juga kita akan nafikan sebaik mungkin apa saja yang depa taburkan fitnah dalam PRU 15. Yang ni yang kena buat tau tuan-tuan. Sebab dalam sistem pilihan raya yang seterusnya, dalam PRU 15 yang akan datang apa semua, 70% program-program kempen apa saja, program dalam PRU ni adalah dalam media maya. Dalam media maya yang kita akan guna. Depa akan guna satu, depa akan guna depa akan guna platform yang saya kata ni lah. Depa akan guna 70%, 30% aku nak ceramah, nak naik atas stage. 30% je nak naik atas stage, nak duduk atas stage, lepas tu nak bawa, nak buat 30% je. 70% kita akan menggunakan pendekatan maya, Instagram, Facebook, Twitter, macam-macam, WhatsApp, macam-macam. Kita boleh buat 1001 macam punya program dengan menggunakan Facebook, menggunakan maya, menggunakan program-program digital yang ada ni. Yang ni insya-Allah tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, dalam PRU 15 ni memang sangat-sangat mencabar. Kita tak mahu kerajaan kita pecah, berkali-kali pecah, lepas pecah, lepas pecah, berkali-kali pecah. Dan hari ni tubuh lepas Tun Dr. Mahathir, dia tubuh dia duduk dengan UMNO, dia pecah UMNO dia pecah dengan keadilan, dia pecat Anwar Ibrahim kena pecat,
Lepas Anwar Ibrahim kena pecat, dia buka keadilan. Anwar Ibrahim buka keadilan, main nak kawan dengan PAS, buka keadilan. Saat ni pecah tu. Lepas itu Mahathir lawan dengan bertengkar, buka bersatu. Lepas buka bersatu, bertengkar dengan Anwar Ibrahim, buka Raja bertengkar. Depa dua orang yang bertengkar. Dia berdua orang bertengkar, dan bertengkar depa ni kira duk buka parti je. Kan? Lepas bertengkar dengan Anwar Ibrahim, buka parti lain pula putar peruang apa? Tahu dia kata peruang ke pawang apa ha? Kan? Depa semua nak nama parti depa semua melibatkan dengan duit, wang apa semua itu depa. Jadi hari ni tuan-tuan sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, saya dah sampai destinasi kita untuk kita nak pergi jumpa sahabat-sahabat kita yang apa nak meeting tadi sebelum nak serah memorandum. Saya nak maklum semua sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, kita doa dan insya-Allah kita harap penyerahan memorandum dan bantahan-bantahan yang kita akan buat lepas ni, kita nak selamatkan negeri Pulau Pinang daripada anasir-anasir kotor perangai komunis yang ada ni. Jadi kita harap kerajaan yang ada pada hari ni dia akan sedar, dan tali barut jangan lupa hampa akan dipersoalkan di Yaumul Mahsyar. Kami akan bangkit tanya hampa semua, kami akan tegit sebab apa? Kerosakan di muka bumi Pulau Pinang ini yang menjadi tali barut kepada DAP Comunis ni adalah bangsa-bangsa Melayu yang bersekongkol menjadi barwa dan pecacai kepada DAP untuk merealisasikan kehendak Yahudi laknatullah. Yahudi nak apa, mereka rancang, mereka buat. Tapi yang jadi tali barut yang nak mengendorsekan benda ni, kata boleh, kata okey di bawah tu, nak kait dengan hadis, nak kait dengan apa semua ni, bangsa-bangsa ni, bangsa-bangsa Melayu yang menjadi barwa dan menjadi macai kepada DAP laknatullah. InsyaAllah sahabat-sahabat ni rahmati oleh Allah SWT. Saya takut nak masuk tempat parking tak ada line ke apa kan, insyaAllah. InsyaAllah kita jumpa. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat. Waalaikumsalam kepada semua sahabat-sahabat yang bagi salam. Saya ucapkan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang rahmati oleh Allah. Kita jumpa lain masa. Sekali lepas solat Jumaat, kita akan meneruskan agenda menyerahkan memorandum kepada tuan yang terutama negeri Pulau Pinang kita pada hari ini. InsyaAllah kita harap semua sahabat-sahabat dapat hadir lagi. Jumpa lagi tuan-tuan sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir, Allahu akbar.